Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kami akan membincangkan tentang tajuk falsafah keris. Saya Nur Syafadila binti Muhammad Nasir. Nombor metrik JEA 080090. Nama saya Nurdayana binti Hamzah, JEA 080088. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nora binti Tahir, JEA 080077. Nama saya Azhar binti Abdul Latif, JEA 080005. Saya Rizmal binti Jun, nombor metrik JEA 080114. Assalamualaikum. Kumpulan saya akan menerangkan falsafah yang terdapat pada bahagian-bahagian keris, terutamanya pada keris pekaka. Terlebih dahulu saya akan menerangkan serba sedikit tentang keris. Keris ialah sejenis senjata pendek kebangsaan Melayu yang digunakan sejak lebih 600 tahun dahulu. Dalam alam Melayu, kehebatan keris juga boleh dilihat sebagai penawar penyakit dan membawa tuah. Untuk memastikan keris dapat memainkan peranan tersebut, pemilik keris harus mematuhi pantang larang tertentu. Contohnya, dilarang membuka keris daripada sarung kerana perbuatan tersebut boleh menyebabkan pemilik dan keris itu dianggap hilang semangat. Pantang larang yang kedua ialah keris hendaklah dibungkus dengan kain kuning dan dipegang dengan kedudukan mata keris mendongak ke langit dan menjunam ke bumi, supaya kesaktian yang ada pada keris tersebut tidak terjejas. Terdapat banyak lagi pantang larang dan peraturan yang perlu dipatuhi dalam penjagaan dan penggunaan keris. Dilihat dari sudut kisah legenda, keunggulan keris telah diwartakan bagi menunjukkan kehebatannya sebagai penentu kekuatan dan kepahlawanan seseorang pendekar. Episod legenda tersebut telah diselitkan dalam buku Bunga Rampai Sari Melayu, iaitu Hang Tuah dan kerisnya, iaitu Tameng Sari. Jelas menunjukkan kekuatan dan pengaruh keris, iaitu keris Tameng Sari dalam kisah ini telah menjadi penentu kesudahan pertarungan kedua-dua pahlawan Melayu yang terbilang itu. Dari sudut jenis-jenis keris pula, pelbagai jenis keris yang ada seperti keris picit, keris tempana, keris sepukal, keris bahari, keris panjang, keris sundang, keris pekaka dan keris sepukal. Setiap bahagian pada bilah keris mempunyai nama tersendiri yang dikaitkan dengan bentuk bahagian manusia, haiwan dan unsur alam. Bahagian keris disamakan seperti tubuh manusia yang mempunyai leher, perut, tulang, keris, dagu, selain janggut. Seterusnya saya akan bincangkan tentang falsafah-falsafah yang terdapat pada bahagian hulu keris, terutama keris pekaka. Keunggulan keris sebenarnya terletak pada bahagian hulunya kerana dia mempunyai nilai-nilai kesenian. Contohnya nilai kesenian daripada segi ukiran dan tukangan. Dari segi estetiknya, hulu keris ni lebih mementingkan kepada hias motif dan corak yang dikaitkan dengan lambang tertentu. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis jenis keris hulu pekaka. Dia berbeza mengikut negeri. Keris hulu pekaka ni dia menggunakan motif haiwan, iaitu kepala burung pekaka. Kehalusan serta kelembutan hasil ukiran ditonjolkan melalui daya kreativiti yang tinggi. Seterusnya, fungsi bentuk hulu keris lebih tertumpu kepada keselesian dan keselesaan pemegang mencengkam kemas dengan jari agar mudah dihunus, kerana keris ni digunakan sebagai senjata terutama ketika pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, di sebalik bentuk-bentuk hulu keris ni yang mempunyai senjata rahsia yang tidak diketahui oleh orang ramai. Hanya mereka yang berguru dengan ilmu keris akan mengetahui di mana terletaknya senjata-senjata rahsia ini. Setengah individu berpendapat bahawa keris ini adalah hidup kerana seni hulu dan iaitu ukiran yang terdapat pada hulunya dan tali tangan yang bercantum untuk mengembangkan untuk mengembangkan gerak seni keris. Seterusnya, Seterusnya, saya akan menerangkan tentang falsafah yang terdapat pada bahagian mata keris.
iaitu nilai estetika yang terdapat pada mata keris. Mata keris juga disebut sebagai bilar keris. Mata keris diperbuat daripada besi yang terpilih untuk menjadikan keris lebih tahan lama dan bermutu. Selain itu, melalui jumlah lekuk-lekuk keris juga terdapat mengenal status atau kedudukan seseorang, seperti lekuk 3 adalah untuk rakyat biasa, manakala lekuk 5 ialah untuk golongan bangsawan atau raja. Bentuk mata keris pula terbagi kepada 2, iaitu mata keris lurus yang ini seperti keris undang, dan keris yang berlok-lok iaitu keris yang berligu-ligu. Dahulu keris ini lebih berfungsi sebagai senjata untuk menjatuhi hukuman bunuh kepada bersalah, dan mata keris juga mempunyai fungsi yang tertentu selain berperanan sebagai senjata untuk membunuh bersalah. Lazimnya mata keris yang berlok-lok selalu digunakan oleh orang dahulu, iaitu para pendekar, sebagai senjata peribadi. Lok-lok keris mempunyai bilangan yang ganjil, iaitu keris berlok 3, 5 dan 7 yang dipanggil keris sepukal. Keris berlok 9 dan 15 pula dipanggil keris cerita. Manakala keris berlok lebih daripada 19 pula ialah keris rantai atau keris remona. Namun persamaan fungsi kedua-dua keris ini sebagai alat dan lambang kebesaran diraja. Setiap sejari ibu dan keris bertuan apabila nama dan identitinya diukir pada mata keris. Kita sedia maklum bahawa sarung keris mempunyai fungsi yang tertentu. Di sini ada contoh sarung keris pekaka. Diterangkan lebih lanjut bahawa sarung keris terdiri daripada 3 bahagian, iaitu samping, batang dan buntut keris. Keseluruhan bahagian ini berdasarkan bentuk sebuah kapal dan perahu yang besar. Lazimnya, lambang ini digunakan oleh pahlawan Panji ketika pulang dari pelayaran yang jauh. Itu melalui mitologi Jawa. Sampir yang berbentuk kapal atau perahu yang besar berdasarkan kegunaan kenderaan ini sebagai tempat kediaman para pelayar atau pelaut. Maka sampir ini diibaratkan sebagai tempat kediaman bagi sebilah keris. Okey, fungsi keris adalah pelengkap sarung kepada sebilah keris, dan supaya mata keris itu tidak berkarat, mengekalkan daripada memperlihatkan kemasyhuran keris tu. Okey, di sini jelas tanpa sarung keris maka tidak lengkaplah sesebuah ciptaan satu keris tu. Tuntasnya, penggunaan keris dalam kalangan masyarakat Melayu lama amat penting. Hal ini demikian kerana keris menjadi suatu lambang kebesaran atau keagungan bagi masyarakat Melayu, terutamanya golongan diraja. Malah keris ulu pekaka yang dibincangkan ini juga menjadi suatu lambang kebesaran diraja Melayu. Buktinya di Malaysia sendiri, keris jenis ini digunakan oleh yang di-Pertuan Agong sahaja. Malah keris juga dilihat sebagai suatu senjata Melayu yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dan tersendiri. Sekiranya kita mengamati senjata Melayu ini, kita akan mendapati bahawa keris yang terdiri daripada pelbagai rupa bentuk ini mempunyai manifestasinya yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui jalinannya yang harmonis yang berunsurkan ketegasan, kelembutan, kehalusan, kematangan dan keindahan yang dapat diimajinasikan oleh penciptanya sekiranya kita mengamati seni yang ditunjukkan pada senjata ini. Kesimpulannya, keris yang menjadi artefak masyarakat Melayu ini mempunyai norma-normanya yang tersendiri dan menggambarkan sifat-sifat flora dan fauna yang diimajinasikan oleh penciptanya seperti seni pada keris ulu pekaka yang berunsurkan fauna burung. Sekian, terima kasih.